Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So anda semua bersama saya pagi ni dengan Cik Najwa. Okey so macam mana semua? Mungkin ada di antara kita dah ada preparation masing-masing. Okey, so mungkin ada yang dah siapkan bendera dekat office, dah ada semangat, apa orang kata, semangat patriotik tu dah berkobar-kobar kan? Okey, so bulan ni lah kita nak menunjukkan kita punya semangat patriotik. Dah boleh letak bendera dekat depan rumah, dah boleh hias office, ataupun kan kita boleh letak bendera dekat kita punya kenderaan. So kat situ kita boleh tunjukkan kita punya semangat cintakan tanah air kita. Okey, so lagi 8 hari lagi, jadi kita mestilah orang kata nak tunjukkan semangat kan, kita bolehlah pergi sekali, pergi berkumpul 31 Ogos ni di dataran yang ada buat hari kemerdekaan. So kat situ kita boleh pupuk semangat cintakan patriotik, boleh memupuk semangat patriotisme dekat diri anak-anak kita, dengan kita adanya pembarisan, dengan adanya orang kata apa, ada jet-jet tu kan, kita boleh bawa anak-anak kita pergi. Okey, so topik kita pada hari ni ialah tips nak kekal awet muda. So mungkin kita lagi-lagi kita yang wanita ni kan, bila kita dah sebenarnya kita akan takut bila kita makin berusia. Sebab apa? Sebab nanti mulalah kulit muka kita kendur, mulalah kita punya kulit muka tak anjal, ada garis-garis. So kita tak nak. Jadi kita nak tips kekal awet muda. So mestilah kita kan, kita dah berumur ni, kita nak, walaupun umur kita dah makin meningkat, tapi kita nak orang pandang kita awet muda. So macam mana? Jadi kita kena tunggu. Kita kena tunggu live saya ni. Saya akan bagikan tips-tips kekal awet muda. Okey, sebelum tu saya nak kongsikan berkenaan dengan Bosta HQ. So, Bosta HQ menawarkan minuman bulletproof harian anda yang dibuat secara eksklusif bersama serbuk MCT premium kami yang sangat berkualiti tinggi. Visi Bosta adalah menjadi pengeluar utama minuman bulletproof terbesar di Malaysia dan di persada dunia pada tahun 2030. Manakala misi Bosta adalah membantu 100,000 orang pesakit obesiti di seluruh Malaysia untuk mencapai berat badan ideal dan meningkatkan kualiti hidup. Manakala menjadikanlah Bosta sebagai minuman berkhasiat yang dapat dinikmati seisi keluarga di persada dunia tanpa rasa bersalah. So, selaras dengan tagline kami, Eat Fat, Burn Fat. Okey. So topik kita hari ni tips awet muda. Lagi-lagi kan, sebenarnya bila kita dah masuk umur 30-an, sebenarnya kita dah perlu, orang kata dah perlu was-was. Orang kata dah perlu berjaga-jagalah. Sebab apa? Bila dah umur 30-an tu, kita bila kita dah lepas bersalin, lagi kita punya hormon tak menentukan, kita punya banyak sel-sel badan kita yang dah tak menentu. Jadi macam mana tips untuk kekal awet muda? Lagi kan, mesti kita sebenarnya bangga. Kalau kita contoh orang kata kan, umur kita 40-an. Umur sebenar adalah 40-an. Tapi orang terka kita umur 30-an. So dekat situ kita rasa bangga, betul tak? Jadi untuk kita dapatkan rasa macam tu, kita perlulah yang pertama untuk kita awet muda adalah kita perlulah jaga pemakanan. So semua benda, faktor utama adalah pemakanan kita. Contohnya macam penyakit. Kenapa penyakit tu terjadi? Kenapa kita boleh diserang penyakit? Kencing manis, diabetes, darah tinggi, sakit jantung. Okey, tu adalah semuanya daripada kita punya pemakanan. Sebenarnya pemakanan kita ni adalah faktor utama. Jadi bila kita tak jaga makan, mulalah kita ada diserang penyakit diabetes, darah tinggi. So kita pun tak dapat awet muda. Sebab apa? Sebab kita tak jaga pemakanan kita. Kita ambil terlalu banyak makanan 5 PTA. So 5 PTA ni proses pemanis berwarna. So 5 PTA ni bila kita amalkan boleh menyebabkan keradangan dalam badan. So bila keradangan banyak dalam badan, so macam mana kita nak awet muda, betul? Jadi yang paling utama adalah dengan jaga pemakanan. So apa maksudnya jaga pemakanan? Jadi
Contohnya, bila kita jaga pemakanan, dia dapat dilihat daripada fizikal kita lah. Contohnya macam sekarang kan, kalau tengok artis-artis yang awet muda tu, sebenarnya bila kita tengok, kita kaji balik dia punya apa makanan, sebenarnya dia banyak tak minum ais, tak ambil kafein, tak minum, orang kata tak makan makanan yang bergula, berprocessed food, yang mengandung limit PTA. So dia tak ambil. Sebab itulah dia orang punya wajah, kalau anda semua tengok kan, macam wow gitu kan. Umur dah 50-an tapi muka masih licin, anjal, kulit tak ada berkedut. So kita pun terinspirasi betul. Okey. So, macam mana kita nak jaga pemakanan tu? Dengan amalkan pemakanan diet yang seimbang. So, kita kena diet seimbang tu, kita kena ada dalam pemakanan kita, kita mesti ada karbohidrat, kena ada protein, kena ada vitamin, lemak baik. So, kalau nak buat intermittent fasting, kita jenis diet pun tak ada masalah. So, kurangkan mengambil makanan ringan dan segera. Lebihkan makanan segar dan bukan yang diproses. Okey, macam kita tahu kan, bila kita nak jaga penyakit, nak rawat masalah sakit pun, kita tak disarankan untuk ambil makanan ringan, makanan segera. Macam apa contohnya makanan ringan ni? Contohnya macam jajan-jajan, macam orang kata biskut-biskut yang ada, orang kata biskut-biskut yang tak sihat. Macam ada macam-macam perisa. Jadi macam-macam lah jenis jajan. Bila kita tahu jajan ni sebenarnya memang tak sihat, so memang digalakkan, memang tidak digalakkan untuk kita ambil lah. Jadi kalau kita nak jaga kesihatan, kita nak awet muda, so kita jangan ambil makanan ringan, makanan atau kita panggil jajan lah. Jadi jangan ambil makanan yang diproses. So makanan yang diproses ni contohnya sardin. Sardin tu adalah makanan diproses. Sebab apa? Dia dah dalam tin, dia dah diproses, dia bukan daripada makanan segera. So kalau kita contohnya nak makan ikan ke, kita boleh beli ikan fresh. Contohnya ikan yang belum diproses, ikan yang masih ada kat pasar tu kan, dia tak diproses apa-apa. Okey, itu adalah makanan ikan yang fresh lah. Jangan kita ambil makanan yang dalam tin. So dalam tin macam buah-buahan kan, kalau kita ambil buah-buahan, kita jangan beli buah-buahan yang dalam tin. Sebab apa? Bila dalam tin tu, dia dah ada bahan pengawet, dia dah ada, orang kata apa, bahan pengawet dah diproses. So dia boleh menyebabkan keradangan dalam badan. So kalau nak makan buah, kita boleh ambil buah fresh. Contohnya buah tembikar kan. Beli je kat pasar ke kat tepi jalan tu, orang jual buah tu kan, yang tak diproses lagi, memang dia memang sebiji tu. Jangan dah beli dalam tin. Okey. Seterusnya, macam mana nak awet muda? So kita kena kurangkan pengambilan garam dan gula. Macam kita tahu sebenarnya gula ni nombor 1 musuh untuk badan kita. Macam kita tahu kan, sebenarnya gula ni bila kita ambil terlampau lebih ataupun ambil dalam kadar yang sangat tinggi, dia boleh menyebabkan kita punya badan kita cepat letih, cepat penat, cepat lesu, boleh menyebabkan kita punya berat badan pun meningkat. So kita jangan ambil gula dengan garam berlebihan lah. So macam kalau orang nak turunkan berat badan, nak rawat masalah kesihatan, nak awet muda, so kita boleh bertukar kepada pemanis semula jadi. So contoh pemanis semula jadinya contohnya seperti erythritol, lactose, stevia. So sebab apa kita boleh ambil pemanis yang macam ni? Sebab pemanis ni dia tak akan diserap dalam badan dan tak akan meningkatkan bacaan gula kita. Dalam masa kita dapat awet muda, kita dapat kekal sihat sekali. Sebab apa? Sebab gula dan garam ni ternyata memberi kesan negatif kepada tubuh badan. Jadi dia juga dapat menuakan sistem dalaman dan terlihat penuaan dalam pada luaran lah. So macam kita tahu, bila badan kita, contoh bila kita ambil gula secara banyak kan, dia boleh menyebabkan keradangan dalam badan. Bila keradangan dalam badan, so kita punya sistem dalaman dalam badan kita, dia semakin menua. Bila sistem dalam badan kita ni tak cantik, so dia akan keluar. Dia boleh tunjukkan daripada fizik keluaran kita lah, macam muka kita sembab, muka kusam, tak awet muda, apa orang kata boleh nampak tua lah. Okey. Seterusnya, cara untuk kekal awet muda adalah dengan jalani gaya hidup yang aktif. Kita boleh tengoklah zaman dulu macam-macam. Kalau kita tengok kan zaman dahulu macam
orang-orang pada zaman dahulu macam nenek-nenek kita atau mak-mak kita yang berusia tu kan, kalau kita tengok badan dia orang cantik kan, cantik, ada cutting, ada pinggang apa semua tu kan, masih kuat. Kadang-kadang ada yang orang dah berusia macam nenek saya, macam moyang saya sendiri kan, dia dah berusia, tapi dia masih kuat. Dia masih kuat, badan dia cantik. Rupanya bila kita tengok balik, kita kaji balik dia punya aktiviti harian dia. Okey, macam dulu nenek saya dia suka berniaga. So bila dia suka berniaga, dia akan hari-hari setiap kali lah dia akan jalan daripada Melaka ke Tangkak bawa barang banyak-banyak. Lepas tu berjalan ke rumah orang. So dia banyak berjalan. So dia banyak melakukan aktiviti. Sebab itulah badan dia still cantik, maintain. Lepas tu dia memang tak makan, orang kata dia tak makan processed food dan tak amalkan minuman yang sejuk lah. Sebab tu bila saya tengok, saya sendiri insecure dengan nenek saya. Sebab apa? Badan dia walaupun dia dah berumur, dah dekat 90 lebih, tapi badan dia masih kuat dan dia punya body memang nampak cutting. So kita pun sebenarnya nak jadi macam itulah. So kita kena inspirasi daripada orang dahulu. So bila kita tengok sebenarnya orang zaman dahulu ni, dia lagi banyak melakukan pelbagai aktiviti di rumah. Dan sangat rumit lah dia punya pekerjaan. So macam kita tengok kan, kalau orang dulu nak masak pun, dia kena cari kayu api, kena hidupkan kayu api, kena ambil arang apa semua, baru nak jadikan masakan tu. Kadang-kadang nak makan tu pun kena ambil, orang kata kena ambil sayur, ambil sayur daripada luar, nak kena cari sayur dalam hutan, nak cari makan kan. Ayam, nak makan ayam tu pun kena kejar. So dia memang melakukan pelbagai aktiviti lah. Aktiviti diorang sangat rumit dan padat. So macam sekarang kita, kenapa kita susah nak turunkan berat badan? Kenapa kita senang dapat penyakit? Kenapa kita orang kata tak awet muda? Sebab apa? Sebab sekarang ni bila kita tengok semuanya di hujung jari. Bila kita nak makan, kita lapar je, kita hanya tekan je Grab food, Panda semua. So dia akan datang kat depan rumah kita. So lagi mudah. Bila lagi mudah, kita akan ada rasa sifat malas. Kita kurang melakukan aktiviti. So bila kurang melakukan aktiviti, so badan kita, toksin dalam badan kita masih ada dalam badan. So dia tak keluar. Sebab itulah dia akan menimbulkan boleh menimbulkan kita punya keburukan pada badan kita, pada fizikal kita. Jadi bila kita nak keluarkan kita punya toksin adalah kita kena lakukan pelbagai aktiviti lah, ataupun kita kena rajin. Contohnya rajin kemas rumah, ataupun macam kalau sekarang tengah bekerja kan, kita boleh je jalan jauh-jauh, brisk walk, tak ada masalah untuk kita keluarkan toksin kita dalam badan kita lah. Okey, so jalani gaya hidup yang sihat ni adalah dengan bergerak secara tangkal dan banyakkan bersenam untuk mengeluarkan peluh dan toksin dalam tubuh. Macam kita tahu kan, bila kita nak amalkan gaya hidup sihat, kita kena sekurang at leastnya 30 minit sehari untuk kita melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti yang mudah-mudah pun tak ada masalah. Okey, seterusnya adalah banyakkan makan buah dan sayur dan selangkan makan nasi dengan ulam-ulaman seperti daun pegaga, ulam raja. So macam kita tengok kan, artis-artis yang cantik tu, macam siapa? Macam Fazura, macam Intan Liana. Lepas tu siapa lagi? Raja Farida. Saya pun tak berapa kenal, tapi bila kita tengok, bila kita lihat diorang tu semua cantik-cantik kan. Bila kita tengok tu, kita tengok diorang punya rutin tu, diorang selalu makan ulam-ulaman. Ulam-ulaman contohnya macam pegaga, macam ulam raja, cekur, peria. So semua tu adalah ulam-ulaman daripada tumbuhan yang berwarna hijau lah. So macam kalau kita tahu, macam kalau kita ambil kentang apa semua tu adalah tinggi dengan karbohidrat. So bila tinggi dengan karbohidrat, dia akan menghasilkan glukos dalam badan kita. Jadi kalau kita nak awet muda, kita nak sihat, kita boleh ambil sayur-sayuran yang berwarna hijau. So memang kalau sayur-sayuran yang berwarna hijau tu, dia dapat bagi vitamin C dekat dalam badan kita lah.
So seterusnya adalah kita perlulah memakai sunscreen sebelum keluar rumah. So sebab apa pakai sunscreen untuk keluar rumah? Untuk kita protect kita punya kulit wajah. Daripada kalau kita tengok kan, bila kita scan, contohnya kalau kita yang tak selalu pakai sunscreen ni, bila kita scan sebenarnya kulit muka kita ni dah terkena direct kena matahari. Bila kena matahari, nanti bila kita dah tua, dia akan keluarkan orang kata keluarkan yang macam jeragat macam jeragat tu. Sebab apa? Sebab kita tak jaga kulit muka kita daripada sekarang. Jadi bila kita nak awet muda, yang paling utama adalah sunscreen. So sunscreen ini adalah untuk protect kita punya kulit wajah. Okey, bila kita tak pakai sunscreen ni, dia akan buat kita punya kulit kita cepat menua. Okey, seterusnya adalah seminggu sekali amalkan mengeksfoliasi atau menyental kulit wajah untuk membuat sel kulit mati. Macam kita tahu kan, bila kita nak awet muda, kita perlu exfoliate kita punya kulit muka. Jadi kita kena buang sel kulit mati yang ada terdapat di muka kita lah. Bila kita buang sel kulit mati itu, kita dapat orang kata dapat dapatkan meningkatkan pertumbuhan sel baru. Jadi bila sel baru, semua yang ada kat muka kita ni adalah sel baru, kulit yang barulah. Jadi sel-sel kulit mati tu kita kena buang, exfoliate sekurangnya 1 kali seminggu. Okey, gunakan scrub muka bertekstur halus. So ada, kalau kita nak tengok untuk scrub muka ni dia ada dua, iaitu ada jenis kasar, ada yang jenis halus. So kita kena check betul-betul. Kadang-kadang kalau yang orang kata kalau ambil scrub yang kasar boleh menyebabkan apa orang kata boleh menyebabkan cedera kita punya kulit. Mungkin kulit kita akan macam orang kena macam cakar kucing tu kan. So boleh cedera kulit muka kita. Jadi kita kena cari tekstur yang halus lah, yang halus untuk menyental kulit muka kita. Jadi rutin ni penting untuk memberikan lapisan kulit baru terbentuk dan menggandakan keberkesanan serapan formula produk penjagaan kulit ke liang kulit. Kadang-kadang kan kalau kita rasa kan sebenarnya produk ni kita baru pakai, tapi produk ni rasa macam tak sesuai dengan kita. Macam kenapa lambat sangat kan dia punya kesan tu. Sebab apa? Sebab kita tak exfoliate muka kita. Jadi bila kita tak exfoliate muka kita, so kita punya formulasi produk yang baru tu susah. Dia macam susah nak masuk dekat dalam kita punya muka lah. Kita punya liang-liang pori muka ni. So macam mana kita nak sihatkan? Macam mana kita nak, orang kata macam mana kita nak tahu keberkesanan produk tu. Jadi bila kita cuba produk baru, at least kita kena scrub muka kita, at least kita kena exfoliate muka kita. Barulah penyerapan formula-formula yang ada dekat dalam skincare kita tu dapat diserap dalam muka kita dengan baik. So kita dapatlah kesannya dengan lebih pantas. Okey. Seterusnya adalah kulit yang kering penyumbang utama kepada garis halus dan kedutan. Maka pelembab kulit adalah jawapan untuk kekalkan lembapan kulit yang lembut dan mulus. So sebenarnya macam saya sendiri pun, saya sebenarnya kalau kulit muka saya orang kata kering, cepat kering. So bila kita tahu kita punya tekstur muka kita kan. So anda boleh, kalau nak tahu tekstur muka kita berminyak, normal ataupun kering, kita boleh cuba beli kat Watson kertas penyerap minyak tu kan. Kita boleh letak kat tepi hidung, kat dahi, kat pipi kita. So bila kita tengok kalau kering tu kertas tu tak ada minyak. Kalau muka kita berminyak, dekat situ dekat garis T tu dia akan keluarkan minyak. So kita boleh check kita punya tekstur kulit melalui kertas minyak yang dijual di Watson, jual kat Guardian. So anda boleh cubalah. So macam saya ni, kulit saya sering kering. Jadi bila kering, kita kena gunakan pelembab untuk bagi kita punya kulit kita lembab lah. Jadi bila kulit kita kering ni, dia dapat penyumbang utama kepada garis halus dan kedutan. Jadi bila kulit kita kering ni, kita akan cepat dapat garis dan kedutan halus. So kita tak nak lah kan, kita nak awet muda. Jadi bila nak awet muda, kita kena bagi moisturizer kat muka kita untuk kulit muka kita lembab. Orang kata bak
seperti bayi yang baru lahir kan. Macam kulit bayi tu kan, lembab, macam comel-comel gitu kan. So kita mesti nak kulit kita macam bayi kan. Okey. So dengan pelembab ni, kulit adalah untuk kekalkan lembapan kulit yang lembut dan mulus. So kita kena melaburlah sedikit untuk jenis pelembab yang bagus. So anda semua bolehlah cuba produk-produk moisturizer yang ada dekat drugstore, dekat Watson, dekat lokal yang bagus untuk kulit kita, yang boleh bagi benefit kepada kulit kita. Okey, seterusnya adalah banyakkan juga minum air putih untuk lancarkan peredaran darah, sistem tubuh yang baik dan melembabkan kulit dari dalam. So macam kita tahu, bila kita nak sihat, kita nak cantik, kita nak amalkan gaya hidup yang sihat, so kita memang kena banyakkan minum air masak. Macam kita tahu, air masak ni banyak bagi khasiat untuk tubuh badan kita. Dia boleh meningkatkan metabolisme dalam badan, boleh melancarkan peredaran sistem-sistem tubuh badan. So macam kita tahu, untuk badan kita tak terhidrasi adalah sekurang-kurangnya kita perlu amalkan 3 liter air sehari. Barulah badan kita tak terhidrasi. Okay, so macam so macam lampu macam terang sangat kan. Okay. So seterusnya adalah kulit sekitar mata adalah bahagian wajah paling sensitif dan nipis. Sekitar mata kat mana? Kat sini lah kan. Okay, tu adalah kulit sekitar mata. Jadi saya tahu kulit sekitar mata kita ni, dia adalah yang sangat nipis. Maka kita perlu beri perhatian kepada kulit bawah mata kita ni lah. Jadi gunakan krim mata dengan disapu lembut pada sekitarnya. Ataupun kita boleh pakai kacamata gelap lah. So macam kita tahu, macam kadang-kadang kan, kalau kita tengok, dia boleh nampak efek sebenarnya bila kita tak tidur malam kan, tak tidur cukup. So dia boleh bagi efek kat bawah mata kita. Macam bawah mata kita ni gelap, macam orang panggil mata panda kan. So kita dah boleh nampak efek kat situ. Sebab apa? Kalau kita tengok kulit kita dekat bawah mata je yang gelap. Sebab bila kulit bawah mata kita ni adalah kulit yang nipis dan sensitif. Jadi kita kena jaga dia betul-betul lah. Jadi bila kita pakai skincare, kita boleh pakai eye cream untuk bagi mata kita ni segar, untuk bagi mata kita nampak fresh. Okay. So pakai kacamata gelap ketika berada di bawah terik matahari, dan elakkan mengecil-kecilkan mata apabila mahu melihat objek ketik atau kepanasan. So untuk panas tu, untuk kita jaga kita punya kulit bawah mata ni. Jadi kulit bawah mata ni pun efek dekat mata kita kan. Jadi bila mata kita bekerja keras, so kulit-kulit dia dapat, orang kata dapat bagi bawah mata kita ni jadi gelap. Jadi bila kita nak awet muda, bila kita berada di bawah panas matahari, kita bolehlah pakai kacamata gelap. Okay, seterusnya adalah kurangkan mengerut dahi kerana ia memudahkan garis terbentuk pada bahagian dahi kelak. Relaxkan wajah selalu. So jangan selalu kerutkan dahi. So macam kalau kita nak marah, kita selalu kerutkan dahi, betul. So nanti dia ada kesan garisan 3 pada dahi kita. So bila kita nak awet muda, tak nak nampak ada kedutan, tak nak nampak garis halus, so kita boleh relaxkan muka kita. So kita nak marah tu, kita janganlah macam kerutkan dahi sampai keluar tiga lain kan. Okay, so bila kita awet muda, kita kena relaxkanlah muka kita. Jangan selalu kerutkan dahi. Nanti boleh timbulkan garis-garis kedutan pada muka kita. Okey, seterusnya adalah banyakkan tersenyum dan ketawa sebagai senaman semula jadi pada wajah. So, bila kita nak orang nampak kita awet muda, nak orang nampak kita positif, so kita selalulah tersenyum. Bila kita tersenyum, so automatik kita dapat buat senaman pada muka. Dan orang akan nampak kita terlihat manis je. Nampak macam kita ni bagi aura yang positif kepada orang. So, bila kita nak awet muda, perbanyakkanlah tersenyum. Jangan pagi-pagi tu dah masam. Dah masam, dah nampak sangat muka dah berkerut kan. So pagi-pagi tu kita bagilah positive vibe kepada semua orang. Selalu perbanyakkanlah tersenyum. Okay. So
Selain itu adalah sebaik bangun pagi, lakukan urutan lembut pada sekitar wajah sambil berselawat. Okey, so ini macam sesuai lah untuk kita yang umat Islam kan. Bila kita bangun pagi, contohnya kalau kita nak sapu, nak basuh muka pun kita boleh urutkan muka kita. Kita boleh urut muka kita, kita picit-picit lembut, naik untuk tegangkan muka kita balik kan. So sambil picit-picit perlahan menggunakan hujung jari menghala ke atas wajah. So kadang-kadang bila tangan kita tak basuh ni, contohnya kalau kita basuh tangan ni kan, tangan kita tak basuh, kita jangan selalu pegang muka kita. Sebab apa? Tangan kita ni banyak bakteria. Bila banyak bakteria, bila kita selalu pegang muka kita, so bakteria tu akan datang ke muka kita. So kita nak kekal awet muda, kita nak kulit kita cantik, kita nak jaga kesihatan. So kita jangan selalu pegang muka. Pastikan bila tangan kita basuh kan, baru kita pegang muka kita. Pastikan tangan kita ni bersih-bersih. Jangan tangan tengah kotor tu kita pegang muka kita. So dia boleh bagi efek bakteria kepada muka kita. Nanti dia akan merebak lah. Okay. So seterusnya adalah jangan merokok dan minum alkohol kalau tak nak nampak tua. Sebab apa? Macam kita tahu sebenarnya kafein ni banyak bagi keburukan sebenarnya kepada badan kita. Jadi sebenarnya kafein ni juga boleh menyebabkan kita nampak kelihatan lebih tua. Jadi bila kita nak elakkan kita nampak tua, kita boleh kurangkan pengambilan kafein. Jadi bila kita nak orang nampak kita awet muda, banyak kalau minum air masak aja. Jangan ambil kafein ataupun sebarang kopi 3 in 1 ke mocha ke apa ke kan. Jangan ambil. So kurang-kurangnya kita boleh pun banyakkan minum air masak. Okey, seterusnya adalah bernafas dengan cara yang betul dan selalulah mendapatkan udara yang segar, terutamanya pada waktu pagi. So bila kita nak awet muda kan, bila lagi-lagi time kita cuti tu, selalulah kita pergi beriadah. Beriadah ke taman-taman, ke air terjun, ke hiking ke, untuk apa? Untuk kita dapatkan udara yang sangat nyaman, fresh, lagi-lagi pada pagi hari kan. Pagi-pagi tu bila kita bangun kan, bangun pukul 7, pukul 6 tu, bila kita bangun sebenarnya kita dah hirup udara tu, rasa tak? Udara tu rasa dia segar, dia rasa lain daripada yang lain, daripada macam tengah hari kan. So kita kalau nak awet muda selalulah bangun pagi, hirup udara yang segar. Untuk apa? Untuk kita dapat tenangkan kita punya minda, untuk kita tenangkan mata kita dan dapat kita tenangkan jiwa kita. Okey, jangan suka fikirkan perkara yang negatif dan elakkan berkawan dengan mereka yang punya sikap negatif. So kalau kita rasa kawan-kawan kita tu toksik ataupun yang kawan-kawan dalam golongan kita bagi kita negative vibe, jadi kita kena elakkanlah, kita kena jauhkan diri. So kalau kita tak nak berkawan, kita tak boleh tak berkawan dengan semua orang kan. Sebab apa? Kita tak boleh nak putuskan silaturahim. Tapi bila kita dah tahu perangai macam contohnya toksik, di dalam kalangan kita ada perangai toksik, so kita boleh jauhkan diri. Jangan dekat dengan dia. Sebab apa? Dia akan bagi negative vibe pada diri kita. Bila dia bagi negative vibe pada diri kita, nanti dia mulalah kita akan berfikir overthinking yang bukan-bukan. Okey, jadi kita perlulah jadi untuk kita dapatkan kawan-kawan yang baik, untuk kita dapatkan positif vibe, kita perlulah positifkan diri kita. So, positifkan diri jika mahu jiwa kita tenang dan kekal muda tanpa masalah. Okey, seterusnya adalah banyakkan bangun pada 1/3 malam untuk beribadat secara sunyi dan sendiri kepada Allah. Contohnya adalah dengan solat tahajud lah. So sebenarnya bila kita solat tahajud, tak kira lah apa-apa solat sebenarnya. Bila kita solat sebenarnya kita sebenarnya bersenam. Kita bersenam. Sebab apa? Kita naik, kita rokok, kita sujud. Itu adalah satu senaman. Bila kita buat satu senaman, dia adalah senaman yang baik dan adalah terapi kepada rohani kita. Sebenarnya bukan kita punya tubuh badan dia yang perlu makan apa semua. Sebenarnya kita punya dalaman pun memberikan rohani. Okey, seterusnya
Selalulah berkata di depan cermin yang kamu seorang yang cantik. So kalau orang tak dicakap kita cantik, kita kenalah cakap dengan diri kita sendiri yang kita ni cantik. Sebab apa? Kita nak bina confident diri kita. Bila kita confident, kita akan bagi aura yang macam orang lain yang tak dapat. Orang lain tak ada lah. Jadi bila kita dapat aura yang positif, aura yang confident tu, kita confident nak buat macam-macam. Kita ada, orang kata kita dah yakin dengan diri kita sendiri. Bila kita yakin, kita nak berkomunikasi dengan orang pun tak ada masalah. Kita nak buat macam-macam aktiviti pun tak ada masalah. Jadi kita selalulah bagi kita punya positif kepada diri kita sendiri. Jangan negatif cakap, tak lawa lah aku, kenapa macam ni, kenapa nak jadi macam orang tu. Jangan. Kita perlu jaga jadi diri kita sendiri dan jangan selalu terikut orang lain. Kalau kita terikut orang lain, sebab itulah kita tak dapat, orang kata tak dapat meningkatkan kita punya confidence level kita lah. Okey, so kita kena yakin bahawa kamu sentiasa nampak muda dan anggun. So kita kena selalu cakap dengan kita ni cantik. So bila kita cakap kita cantik, sebab itulah nanti dia akan bagi aura yang bersemangat kepada kita dan akan terselah lah kepada orang lain. Okey, so saya rasa itu saja perkongsian saya daripada hari ini. So yang macam artis kan, artis yang selalu nampak cantik, yang macam saya terinspirasi betul dengan Datin Maria Farida. Sebab apa? Sebab dia dah berumur kan, tapi sentiasa nampak awet muda. Kita pun, kita yang berusia baru 20-an, 30-an, kita boleh jadi inspirasi kita boleh jadikan dia sebagai inspirasi kita lah. Jadi bila kita nak jadi macam dia, yang paling utama adalah dengan jaga pemakanan. Jangan selalu ambil makanan yang tinggi dengan 5 PTA. Jangan ambil makanan yang berproses. So selalulah makan makanan yang fresh ataupun makanan yang segar. Okey. So saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga saya punya sharing ni dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey, so sekian saja daripada perkongsian saya pada hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.